Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini Khamis 18 bulan Safar 1444 bersamaan dengan 15 September 2022, kita mulakan pengajian kita dalam tafsir surah Az-Zariyat. Surah Az-Zariyat, surah yang ke-51 di akhir juzuk yang ke-26. Akhir juzuk yang ke-26. InsyaAllah kita akan mulakan muqaddimah, intisari kandungan, kemudian kita akan belajar 6 ayat daripadanya. 6 ayat yang pendek-pendek yang Allah SWT bersumpah dengan 4 makhluk dia. Allah bersumpah dengan 4 makhluk dia: angin, awan, bahtera yang berjalan di laut, ada kata bulan bintang di langit, dan juga bersumpah dengan para malaikat yang membahagi-bahagikan tugas yang telah diberi oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian diakhiri dengan satu janji bahawa apa yang dijanjikan oleh Allah adalah benar, tidak ada yang tidak benar. Baik para pelajar sekalian yang ada tafsir pimpinan, buka muka surat 1151. Kita baca dulu 6 ayat daripadanya, kemudian balik semula ke muqaddimah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. Balik semula, undur ke muqaddimah, muka surat 1150. Nama surah ini iaitulah surah Az-Zariyat. Apa makna Az-Zariyat? Yakni angin yang menerbangkan dan menaburkan. Itu makna angin yang menerbangkan, menaburkan segala benda. Kerana pada awal surah ini Allah Ta'ala bersumpah dengan angin dan jenis-jenis makhluknya yang lain, awan, bahtera yang berlari di lautan ataupun bulan bintang, dan malaikat. Bahawa segala yang dijanjikan mengenai hari akhirat tetap benar, dan bahawa balasan amal tetap akan berlaku. Itu nama dia surah ini, Az-Zariyat, kerana dimulai pembukaan surah ini dengan sumpah wazariyati zarwa.
Dan untuk rekod para pelajar, anna hadhil kalimah zariyat ini lam taqa bihadhihi sighati fi ghairiha min suwaril Quran. Tak ada kalimah zariyat lain daripada tempat ini saja. Alhamdulillah, itu dia panggil ilmu nama dia. Kemudian bayanul makki wal madani, surah ini diturunkan di Makkah. Diturunkan di mana? Di Makkah. Naqal al-ijma'u ala dhalika ghairu wahidin minal mufassirin. Nah, ramai ulama tafsir menyatakan demikian. Menyatakan demikian. Bilangan ayat mengandungi 60 ayat. Nah, ayat dia ada berapa? Ada 60 ayat. 60 ayat. Pendek. Surah Mufassal ni ayat dia pendek-pendek, surah pun tak panjang. Kita pergi kepada intisari kandungan dalam kitab pimpinan. Setelah menerangkan kebenaran hari akhirat, lalu dibentangkan perihal umat manusia dalam kehidupan dunia ini, mengenai golongan manusia yang engkar, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa mereka berada dalam keadaan berlainan pendapat terhadap agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali orang-orang yang beriman, maka mereka terhindar daripada perselisihan itu dengan sebab keikhlasannya mencari kebenaran. Setelah menerangkan sifat orang-orang yang beriman, lalu diterangkan dalil-dalil dan bukti yang terdapat pada alam langit dan bumi dan juga pada diri manusia sendiri yang menunjukkan kekuasaan, kebesaran, kemurahan dan keesaan Allah Azza wa Jalla yang menciptakannya. Jika semuanya itu diperhati dan difikirkan oleh golongan yang masih engkar, tentulah mereka akan beriman. Tapi apa boleh buat, dia kerah kepala, dia tak dengar kata, mereka tak terima. Setelah menerangkan perihal nabi-nabi yang telah lalu alaihi wassalatu wassalam dan pertentangan keras yang telah dihadapi mereka dari kaum masing-masing yang engkar, maka Allah Ta'ala memberi semangat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya baginda jangan menghiraukan golongan yang menentangnya. Sebaliknya hendaklah baginda tetap tekun memberi peringatan, kerana sebenarnya peringatan itu berkesan dan mendatangkan faedah kepada orang-orang yang beriman. Serentak dengan itu, Allah SWT menegaskan bahawa suatu hakikat yang sayugia, yang sepatutnya disedari dan dipatuhi, bahawa Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadanya. Kemudian ditegaskan, sesungguhnya dialah Allah lah yang memberi rezeki kepada sekalian makhluknya, dan dialah jua yang mempunyai kekuasaan yang mutlak dan tidak terhingga. Setelah ternyata hakikat yang demikian, maka orang-orang yang zalim, yang menderhaka kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, disediakan untuk mereka azab seksa yang tidak terperi, seperti yang telah disediakan bagi rakan-rakan mereka dari kalangan orang-orang kafir yang lalu. Baik para pelajar sekalian, itu muqaddimah pimpinan, dalam pimpinan. Kita pergi kepada muqaddimah dalam muharrar secara bernombor. Apa dia nombor dia? Yang pertama, maqasidus surah. Maqasidus surah, objektif surah ini. Min ahammi maqasidi hadhihi surah, di antara objektif surah ini, iqamatul adillah ala anna al-ibadata la takunu illa lillahi ta'ala wahdahu wa ala anna al-ba'tha haqqun.
menegakkan dalil bahawa ibadat itu tidak boleh dilakukan kecuali kepada Allah yang Esa, dan bangkit semula selepas kematian daripada kubur itu adalah benar. Maka dalam ayat 60 ayat ini Allah SWT sebut kepada kita beberapa isu yang dalam kitab ini menyenaraikan 7 perkara utama. Yang pertama, uftutihat, dimulai surah ini dengan sumpah. Allah Ta'ala bersumpah dengan beberapa makhluknya bahawa bangkit semula dan membalas segala perbuatan amalan atas dunia ini adalah benar. Ya, dalam ayat ini Allah Ta'ala, kita kena ingat dalam bab sumpah ini Allah Ta'ala berhak, dia boleh bersumpah dengan apa saja yang dia nak. Adapun kita manusia tak, Nabi dah bagi garis pandungan, man kana halifan falyahlif billah. Siapa dia bersumpah, dia kena bersumpah dengan nama Allah. Isu yang kedua, ibtalu mazaimil mukazzibin, membatalkan sangkaan pendusta-pendusta dan memberi janji untuk diazab mereka dengan siksaan yang pedih sekiranya mereka tidak beriman dan tidak tinggalkan syirik ataupun pembohongan, pendustaan yang mereka lakukan itu. Yang ketiga, bayanu ma a'addahu Allah, menyatakan apa yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Yang keempat, zikru tarafim min qasasil anbiya. Dalam ayat ini disebut sebahagian daripada kisah beberapa orang nabi, iaitu Ibrahim, Lut, Hud, Saleh, Musa, Nuh alaihimus salatu wassalam. Ada 6 orang nabi disebut dalam surah ini. Perkara yang kelima, zikru ma yadullu ala kamali qudratillah. Allah Ta'ala sebut perkara yang menunjukkan sempurnanya kuasa Allah Azza wa Jalla dan betapa luasnya rahmat Allah. Yang keenam, taqrir annallaha ma khalaqal jinna wal ins, menetapkan suatu keputusan bahawa Allah SWT tidak menciptakan jin dan manusia kecuali sebagai untuk beribadat kepadanya semata-mata. Yang ketujuh, tawa'udul musyrikin, janji seksa, azab kepada orang-orang kafir musyrik, bahawa bi an yanalahum nasibun minal azab, mereka akan ditimpa azab sebagaimana Allah timpakan ke atas pendusta-pendusta pada zaman dahulu, dan menjanjikan kepada kafir dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla, kalau kamu tidak beriman, kamu akan rasa azab yang telah disediakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kamu. Maka dengan ini para jemaah sekalian, ada 7 isu yang telah disebutkan dalam ayat kita ini yang penting untuk kita belajar. Adapun dari sudut munasabah surah Az-Zariyat dengan surah Qaf, ada 2 yang dibincangkan. Yang pertama, khutimat surah Qaf ditutup dengan menyebut kebangkitan semula, pembalasan pahala dan dosa, syurga dan neraka, sebagaimana dalam ayat zalika hasyrun alaina yasir. Semua pengumpulan balik itu bagi kita mudah. Kemudian dalam surah ini, surah Az-Zariyat, Allah Ta'ala mula dengan bersumpah
dengan angin, awan, bahtera, kapal dan para malaikat. Bahawa apa yang dijanjikan itu, tu janji dalam surah Qaf adalah benar dan pembalasan itu pasti akan berlaku. Munasabah yang kedua, zukira disebut dalam surah Qaf secara umum saja, disebut nama aja, kebinasaan umat-umat yang mendustakan Rasul seperti kaum Nuh, Ad, Samud, Lut, Syuaib, Tubba. Dan dalam surah ini, surah Az-Zariyat, disebut 6 nama para nabi secara lebih terperinci daripada surah Qaf. Itu dia panggil 2 munasabah yang dapat diambil daripada 2 surah yang berdekatan ini. Baik para pelajar sekalian, kita masuk kepada surah Az-Zariyat, surah yang ke-51, juzuk yang ke-26 dan daripada awal surah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Tengok, bismillah tu tak ada nombor, tidak ada nombor. Dia tak masuk dalam 60 ayat yang berlaku ni. Wazzariyati zarwa. Demi angin yang menerbangkan dan menaburkan debu biji-biji benih dan lain-lainnya dengan penerbangan dan penaburan yang sungguh-sungguh. Proses dalam bahasa tanaman dipanggil proses pendebungaan. Ada pokoknya dia kena kahwin. Angin tu mari debu laki-laki kepada perempuan, keluarlah buah, keluarlah bunga, keluarlah buah. Allahu Akbar. Kalau pokok kita tanam sendiri, kita kena pergi debungakan dia. Beza pokok orang naik sendiri dengan pokok kita tanam. Kita tanam pokok pisang, naik kecil lah. Pokok hutan, Allah Ta'ala tanam, dia naik tak tahu mari tinggi. Tak ada baja, tak ada apa. Tak jiruh, tak siram. Allahu Akbar. Beza dua tu. Jadi dalam ayat ini Allah kata, uqsimu birriyah. Allah Ta'ala bersumpah dengan Az-Zariyat, dengan angin. Angin yang bawa debu-debu, bawa hujan, bawa tumbuh-tumbuhan dan lain-lain lagi. Kerja angin ni banyak, tuan-tuan dan puan-puan. Kerja angin ni banyak. Dia tolak awan. Lepas tu dia turunkan hujan. Kemudian dia proses air banyak. Kalau tak ada angin, tak berjalan kita. Kita dengan angin ni masalah juga. Dengar ni makcik-makcik ni cerita angin. Kalau orang tanya kenapa tak pergi tu? Kenapa tak pergi program tu? Tak ada angin. Dia panggil tak ada angin. Betul tak? Tak ada angin pergi. Tak pergi, tak ada angin. Kenapa nampak rebah tu? Naik angin. Pula dah. Allahu Akbar. Kita zaman kita muda dulu pakai minyak wangi. Sudah tua pakai minyak angin. Habislah. Kita dengan angin tak boleh berpisah. Kita dengan angin berpisah tiada. Tak ada angin tak jalan. Naik angin rebah. Allahu Akbar. Baik. Itu masalah angin. Ayat yang kedua, falhamilati wiqra. Falhamilat, dan awan yang membawa, yang mengandung. Hamilat itu mengandung. Hamilat mana awan yang mengandungi air, yang membawa dan mengangkut muatannya ke tempat yang dikehendaki. Awan ni pelik. Dia lembut ya awan ni, tapi dia boleh kumpul air dalam dia tu, dia boleh bawa ke mana yang diperintah oleh Allah Azza wa Jalla. Itu kerja awan. Hamilat bimana ashab alladhi yahmilu siqalan, bawa muatan air berapa tan dia bawa, boleh bawa dia.
Kita kalau naik kapal terbang, di antara benda yang kita tak mau ada awan. Kadang-kadang awan tu tebal, bergonjak kapal terbang tu, nak lepas dia tu. Ada kalanya pilot kalau boleh lari, dia tak tepuh awan, dia naik. Ada kalanya terpaksa kena masuk dalam awan tu. Masuk tu lah gonjak. Allahu Akbar. Jadi al-hamilat di sini dengan makna apa? Dengan makna awan yang mengandungi hujan. Mengandungi hujan. Dia ni kerja dia awan, kerja dia bawa air. Ke mana tempat? Ke tempat yang Allah perintahkan dia. Dia tak boleh pergi sendiri. Dia kena ikut arahan Allah Azza wa Jalla. Ke mana awan itu dibawa, maka ke situlah dia pergi. Ke mana awan diperintah, maka di situlah tempat dia bawa air. Ada lagi kita cerita dulu ketika syarah pada kitab Riyadhus Salihin, kan? Orang ni dengar awan tu duk bercakap, kita nak bawa mana air ni? Pergi hantar ke kebun fulan. Dia pergilah. Allahu Akbar. Pergi ke kebun fulan. Dua sumpah. Sumpah yang ketiga, fal jariyati yusra, dan kapal-kapal yang berlayar laju dengan kemudahan yang diberikan kepadanya. Para pelajar kena ingat, asal kapal tu dia berjalan dengan apa? Dengan angin. Nama dia kapal layar. Jadi dia akak layar, angin tolak, pergi. Sekarang ni kapal sudah berubah dengan minyak, dengan enjin. Zaman berubah. Yang pentingnya pada peringkat awal tu kapal berjalan dengan dalam lautan bisuhulatin. Yusra ay bisuhulatin wa yusrin, dengan mudah je. Jadi kata Syekh Asy-Syanqiti rahimahullahu taala, wa yadullu li hadzal qaul kasratu, tafsir yang mengatakan kapal ini. Sebab apa ulama tafsir kata kapal? Sebab banyak dalam Quran ini menyebut, bila sebut tentang berlari, ai fil bahri, dalam laut. Contohnya dalam ayat surah Asy-Syura ayat 32, wa min ayatihil jawari fil bahr. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, al-jawari fil bahri, bahtera yang berlari dalam laut. Dalam surah Al-Haqqah ayat 11, inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Mari air, hamalnakum fil jariyah, kami punggah kamu, bawa kamu di atas jariyah, mana kapal yang berjalan. Ada lagi lah, untuk tanda lah senang. Ambil nombor ayat surah Al-Hajj ayat 65, wal fulka tajri fil bahri bi amrihi, dan surah Al-Jathiyah ayat 12, Allahu allazi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi amrihi. Jadi ini analisa yang dibuat dalam kitab Adwaul Bayan, bahawa banyak ayat-ayat yang menyebut tentang jariyah yang berlari itu dalam laut. Namun begitu, ada pandangan yang kedua. Tulis ni Pak Ajar. Pandangan yang kedua, dia kata al-jariyat yang berlari itu apa? Al-kawakibu wan nujum, bintang-bintang yang di langit itu. Jadi sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wal qamar tajri lim wasya'ab ni, tajri limustaqarrilaha, berjalan, tajri limustaqarrilaha. Allahu Akbar. Ini semua ni ilmu yang kita kena kaji. Sebab apa dia kata? Sebab susunan ayat itu, susunan ayat. Semua ayat itu duduk atas belakang tu. Zariyat angin, awan, jariyat kalau kata bintang-bintang, komponen dia wal muqassim fal muqassimati amra, malaikat, dan malaikat-malaikat yang membahagi-bahagi akan segala perkara yang mereka ditugaskan membahaginya. Jadi kata setengah ulama tafsir,
dalam kitab Al-Jawabus Sahih kata al-ansab, lebih sesuai terjemahan ayat ini, maksud tajri al-kawakibu wan nujum, bintang-bintang, sebab semua yang Tuhan sebut dalam ayat ini iaitulah perkara yang berada di alam atas. Kita kata wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ini semua ilmu-ilmu perbincangan para ulama tafsir. Kadang-kadang kita pun tak terfikir bagaimana mereka dapat istinbat daripada ayat itu, mengatakan bintang ke, kapal ke, wallahu a'lam. Tapi ramai ulama tafsir mengatakan al-jariyati yusra itu iaitulah as-sufun, kapal-kapal, bahtera-bahtera yang berlari di lautan dengan mudah dan senang. Tadi kita sebut dalam surah Al-Hajj, wal fulka tajri. Surah Asy-Syura, wa min ayatihil jawari fil bahri. Itu ayat. Baik, yang penting ada pandangan ulama. Ayat yang keempat, fal muqassimati amra. Fal muqassimati amra, maksud dia malaikat. Malaikat yang membahagikan pelaksanaan tugas dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Ada malaikat yang jaga rezeki, ada malaikat yang jaga angin, ada malaikat yang jaga orang, ada malaikat yang macam-macam kerja dia. Jadi malaikat ni kerja dia menjalankan tugas. Banyak ke tugas malaikat tu, boleh tahan juga. Jadi semua tanda ni pelajaran. Dalam kitab At-Tibyan fi aqsamil Quran, penjelasan tentang sumpah dalam Quran. Kan Allah Ta'ala bersumpah dalam ayat ini. Dia kata apa? Ma yushahadu, apa yang kita perhatikan daripada tadbir, pusat pentadbiran di alam atas dan di alam bawah, kebanyakan urusan itu di tangan malaikat, diuruskan oleh malaikat. Allah Ta'ala lantik malaikat menguruskan alam di atas dan juga alam di bawah. Dia yang jaga amalan kita, dia tulis perjalanan palak matahari pun malaikat yang jaga. Malaikat yang jaga hujan, jaga awan, dia boleh tolak sana sini. Malaikat yang jaga tumbuh-tumbuhan, malaikat yang jaga janin dalam perut mak. Banyaklah kalau kita nak korek kerja malaikat tu, boleh katakan semua perkara dijaga oleh malaikat. Mari kita belajar dalam bab hadis. Tulis hadis, wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Ibnu Mas'ud kata Rasulullah menceritakan kepada kami dan dia adalah as-sadiq yang benar, yang dibenarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi kata apa? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman. Seorang kamu itu Allah Ta'ala kumpulkan dia dalam perut mak dia selama 40 hari. 40 hari itu mari daripada air mani, kemudian segetul darah, kemudian segumpal daging, kemudian jadi manusia. Cukup 40, summa yursalul malaku, Allah Ta'ala hantar malaikat mari. Fayanfukhu fihi ruh, ditiupnya ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, malaikat tulis 4 perkara. Rezeki dia. Banyak mana orang ni, luah ke sempit. Ajal dia. Ajal dia, tempoh mati hidup dia bila. Amalan dia, apa yang dia nak buat atas dunia. Syaqiyun aw sa'id, dia ni bahagia ke celaka, na'udzubillah. Hadis ini akhrajahul Bukhari wa Muslim wal lafzu lahu. Maknanya kerja malaikat dia mari tulis, mari jaga janin. Allahu akbar. Dalam hadis lain, wa an Huzaifah bin Asid al-Ghifari radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza marra bin nutfati 42 lailatan. Tengok
Apabila berlalunya nutfah air mani dalam rahim wanita itu 40 malam, 42 malam. 42 malam. Hadis inilah yang menguatkan hadis kajian yang mengatakan bahawa arba'ina yauman summa misla zalika, dalam hadis Abdullah Mas'udi menunjukkan bahawa 40 hari je ditiup ruh. Yang masyhurnya kita kata 120 hari. Tapi pengkaji semasa Hay'atu I'jazul Ilmi mengatakan dalam masa 40 hari, bukannya 120 hari. Ini hadis yang kedua, dia menguatkan 40 hari. Tengok. Iza marra bin nutfati, apabila berlalunya 40 sintani wa arba'una lailah, 42 hari, ba'asallahu ilaiha malakan, malaikat mari. Fasawwarha, dia bentuk rupa, wa khalaqa sam'aha, buat telinga, buat mata, dan dipasangnya kulit, daging, tulang. Summa qala ya rabbi azakarun an unsa, laki-laki ke perempuan ni nak pasang alat jantina ni. Fayaqdi rabbuka ma syaa, Allah Taala putuskan apa yang dia nak, laki-laki perempuan. Wa yaktubul malak, kemudian malaikat tulis apa yang diperintahkan. Summa yaqulu ya rabbi ajaluhu, tempoh dia hidup berapa lama atas dunia, Tuhan kata tulis sekian yang tahu. Fa yaqulu rabbuka ma syaa wa yaktubul malak, Allah Taala perintah, malaikat tulis. Summa yaqulu ya rabbi rizquhu, rezeki dia banyak mana? Fa yaqdi rabbuka ma syaa wa yaktubul malak, summa yakhrujul malaku bis sahifati bi yadi fala yazidu ala ma umira wa la yanqus. Malaikat pegang dia punya catatan tadi, dia tidak akan tambah, dia tak akan kurang. Rezeki banyak mana, ajal panjang mana, itu yang ada. Hadis ini rawahu Muslim. Jadi kita dengan rezeki ini, para pelajar, para jemaah, jangan sombong. Kadang-kadang orang ni bila dia dah kaya sikit, buat bedak sejuk, buat apa jual, jadi kaya, kosmetik kata orang sekarang, mula. Pagi ni tunjuk gambar gelang lalu sekat lengan, esok tunjuk gambar kereta 10 buah depan tangga. Jadi mulalah orang hasad, dengki, dendam. Penyakit ain tu benar, sama ada ain tu kena penyakit rebah tak tahu mana, ataupun penyakit ain sungguh, mari tawan, mari tangkap sebagainya. Kita kata nas'alullah salamatul afiyah. Tuan-tuan dan puan-puan, lebih-lebih lagi puan-puan, kalau kita ada kesenangan, jangan duk sombong sangat, jangan duk tunjuk kesenangan kita tu, menyebabkan orang sakit hati, orang dengki. Jadi itu menimbulkan perkara yang tidak baik. Ini sama juga duk tayang gambar anak ni. Anak boleh berapa habis sekali dengan selit, periksa gambar anak sebelah. Apa benda kerja awak ni? Selit tu hantar ke universiti untuk dia masuk U, bukannya untuk tayang-tayang di Facebook, nak suruh orang puji-puji. Nanti kalau kena penyakit ain, anak kita juga yang merempat, anak kita juga yang susah. Nas'alullah salamatul afiyah. Kita kata rezeki, ajal, semuanya telah ditulis oleh para malaikat. Baik, satu lagi, wazifatu Jibril. Anda nak ringkas ya sini. Ketika Nabi SAW dilontar oleh puak-puak Saqif di Taif, bila Nabi kita balik ke Mekah, nak balik tengah jalan Mekah, malaikat mari, malakul jibal, penjaga bukit atas dunia, minta izin dengan Nabi SAW nak campak 2 bukit besar Mekah ni, nak pinjam, nak pergi hempak atas kepala Saqif di Taif. Nabi kata tak payahlah, aku mengharapkan Allah Ta'ala keluarkan daripada zuriat mereka orang yang akan menyembah Allah Azza wa Jalla. Hadis ini, hadis malakul jibal ini dikeluar oleh Bukhari dan Muslim, wal lafzu lahu li Muslim. Baik, mari kita pergi kepada ayat seterusnya, ayat yang kelima. Innama tu'aduna la sadiq. Sumpah demi sumpah bahawa sesungguhnya segala yang dijanjikan kepada kamu mengenai hari akhirat benar. Ada sungguh akan mari mati. Ai innal ladzi ya'idukumullah bihi ayyuhan nas, apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepada kamu wahai manusia, wa'dun sadiqun, janji benar, la kadhiba bihi mutlaqan, tidak ada sebarang
pemungkiran janji tidak ada. Ini kita kena ingat. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita dalam surah Al-Mursalat ayat 7 Allah kata innama tu'aduna lawaqi'. Apa yang dijanjikan itu akan berlaku. Dalam ayat ini innama tu'aduna lasadiq. Apa yang dijanji itu benar. Jadi semua ayat-ayat ini kuat menguat tafsir sama-sama dia antara satu sama lain. Ayat yang ke-6 wa innad dina lawaqi'. Bahawa sesungguhnya balasan amal tetap akan berlaku. Jadi kita tengoklah, kita nak balasan apa di akhirat, kita bersedialah dengan amalan. Nak suruh Allah balas syurga, kita buat baik. Nak neraka, na'udzubillah, balas tak baik, itu yang akan berlaku kepada kita. Maka para pelajar sekalian, para jemaah sekalian, berhati-hati kita daripada perangkap-perangkap maut yang dilakukan oleh syaitan, supaya kita terkeluar daripada perkara ini. Baik para pelajar sekalian, kita tamatlah 6 ayat secara ringkas-ringkasnya. Dan ayat ini sangat jelas menunjukkan keagungan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Janji Allah Ta'ala benar. Kita pindah pula kepada Al-Fawaid. 5 faedah yang dapat kita ambil daripada 6 ayat yang kita baca ini. Tulis, faedah yang pertama, ayat yang kita baca ini keseluruhannya, daripada awal wazariyati sampai kepada fal muqassimati amra. Ayat ini 4 kali Allah bersumpah dengan makhluk dia. Kenapa Allah bersumpah? Kenapa dia bersumpah? Dengar ni. Jawab dia, li'annal mutakallima, seorang yang bercakap, kalau dia mula dengan sumpah, orang nak dengar. Orang akan beri perhatian, sumpah apa ni? Bersumpah-sumpah ni. Jadi orang akan dengar. Demikianlah oleh kerana tajuk kita ini besar, tajuk bangkit semula, pembalasan, maka Allah bersumpah dengan 4 makhluk dia dalam ayat ini. Jadi 4 makhluk Allah Ta'ala sumpah, menunjukkan keagungan kekuasaan Allah Ta'ala. Apa yang aku janji itu benar. Tidak ada sebarang kekeliruan ataupun sebarang mungkir janji. Tidak mungkin berlaku, tidak akan berlaku. Satu. Dan dalam ayat ini juga para pelajar kena perhatikan, fi jami'is suwari, semua surah-surah yang Allah Ta'ala bersumpah di awal surah itu tanpa dimulai dengan huruf muqatta'ah. Ada setengah Al-Qaf wal Quran Al-Majid. Tak, hak ni surah Allah Ta'ala mula dengan sumpah tapi tidak dimulai dengan huruf muqatta'ah. Macam surah kita ni, surah Az-Zariyat ni. Maka sumpah itu untuk menetapkan 3 perkara. Li isbati ahadil usulis salasah, untuk mengisbatkan 3 asas pegangan kita. Yang pertama al-wahdaniyah, keesaan Allah Azza wa Jalla, ar-risalah, kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal hasyr, dan juga bangkit semula. Kita kena nampaklah ayat-ayat ini Allah bersumpah tu nak suruh kita buka telinga dengar baik-baik. Mana-mana surah yang dimulai dengan sumpah daripada Allah Azza wa Jalla tanpa dimulai dengan huruf muqatta'ah, maka dia akan bawa pada 3 perkara: wahdaniyah, risalah, dan juga al-hasyru, dibangkit semula. Kita berpindah kepada faedah yang kedua. Ayat yang sama lagi, wazariyat sampai ke fal muqassimati amra. Allah Ta'ala bersumpah dengan 4 perkara ini limakanil ibrati wal ayah, kerana dia mempunyai kedudukan dan tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala yang sangat besar, menunjukkan kepada ketuhanan, keesaan dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Contohnya angin. Berapa banyak pengajaran yang kita boleh ambil daripada angin. Hububuha wa sukunuha, angin bertiup, angin tak bertiup. Linuha wa syiddatu, ada angin yang sepoi-sepoi,
Sedap kan bunyi sepoi-sepoi dia panggil tak. Ada anginnya mari. Sekali dia mari cabut habis hatap, terbang habis segala perkara. Jadi angin ni banyak tabiat dia. Banyak perangai dia. Ada perangai ganas, ada perangai lembut, ada yang senang, ada yang tenang, ada yang tak tenang. Sifat angin. Kemudian Allah bersumpah pula dengan awan. Kerja angin pula tolak awan. Dia kata falil matari khamsatu riyah. Nak boleh turun hujan tu ada 5 angin. 5 jenis angin sebelum turun hujan. Mula-mula angin tolak awan. Kemudian awan tu berkumpul. Kemudian bila berkumpul, dia punya talqih, mendalam awan tu banyak air. Kemudian angin tolak pula awan tu ke mana Allah Ta'ala nak turun. Bila sampai barulah angin tu, awan tu turunkan hujan. Dia kata nak turun hujan tu ada 5 angin. Allahu Akbar. Bagi kapal pula, berapa jenis angin? Angin ke timur, angin ke barat, angin utara, angin selatan. Jadi semua pengembara dia kena tahu, musim ni angin tolak sini, mu tak lagi ikut ni, ikut sini. Nanti nak balik musim ni pula angin. Allahu Akbar. Subhanallah. Ada angin yang bawa rahmat, ada angin yang bawa azab, angin yang telah menumbangkan pokok, angin yang mengkawinkan pokok. Subhanallah. Apalagi awak nak belajar dalam bab hujan, dalam bab angin. Subhanallah. Kita kata sangat besar. Kerana itulah Allah Ta'ala bawa pada kita 4 sumpah ini semuanya mengandungi hikmah, mengandungi kebajikan. Baik, kita pergi kepada faedah yang ketiga. Wal faljariyati yusra. Bahtera yang berlayar di lautan. Kita tengok air laut ni lembek ke keras? Lembek. Kita boleh turun dalam dia, boleh menyelam dalam dia. Tapi Allahu Akbar, bahtera yang begitu besar, kalau kata perahu, kapal kecil-kecil, logiklah juga. Ini bahtera macam bukit besar. Dia punya barang-barang berapa tan atas tu. Kontena-kontena yang dibawa. Ni pula dia panggil cruise, kapal-kapal pelancongan 10 tingkat macam hotel. Ada belakang dalam tu, ada maksiat, ada. Berjalanlah dia dengan penuh angkuhan di atas lautan yang Allah Ta'ala buat. Maknanya kita tengok tak tenggelam. Sekali-sekala Tuhan tenggelam, nak suruh manusia sedar, laut aku ni untuk ibadat, bukan untuk maksiat. Tapi manusia kalau pergi ke laut, banyaknya nak pergi buat maksiat, pergi telanjang kat tepi laut. Kata orang buaya darat kat situ. Apa buat? Buaya sungguh tak apa, dia ada baju. Buaya darat ni yang penting. Masya Allah. Jadi air yang lembut, air yang lembek boleh tanggung bahtera yang begitu besar. Itu menunjukkan kepada kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita pergi kepada tafsir yang kedua, Al-Jariyatu Yusra, dengan daripada Al-Kawakib, bintang-bintang cakrawala, langit matahari dan qamar. Ini pun pelik. Tak pernah lagi aksiden di antara matahari dengan bulan. Tak aksiden. Yang aksidennya, na'udzubillah lah, kita minta berlindung. Kapal terbang aksiden, kapal laut pun ada aksiden, atas darat ni tak usah duk kira lah tu. Allah Ta'ala yang bantu selamatkan kita semua daripada bencana ini. Kereta api hak pakai rel macam-macam ni pun aksiden juga. Yang tak aksidennya siapa? Matahari dengan bulan. Bila dia berlaku aksiden, kiamat. Tak ada. Baik, kita ambil sikit-sikit ya pengajaran. Yang keempat, falhamilati wiqra. Falhamilati wiqra. Jadi hamilat, awan yang jalan tadi, dikata di sini aqsama bis sahab. Allah Ta'ala bersumpah dengan awan. Wahwa min azami ayatillahi fil jaw. Di antara tanda kekuasaan Allah Ta'ala di udara, sebab awan ni lembut ya dia. Awan ni asalnya lembut, ghayatul khifah. Tapi daripada awan lembut dia boleh bawa air. Dia boleh kandung air yang begitu berat, berapa ribu tan. Kemudian bila dia curahkan hujan, air itu hujan turun, awan tu lembut balik, tak ada dah. Allahu Akbar. Apa lagi kita nak cari? Para pelajar sekalian,
Maka disitulah kata di para ulama, Allah Ta'ala kumpulkan awan, angin, tolak awan. Kemudian awan kumpul air. Kemudian daripada air jadi hujan. Hujan turun ke bumi, menjadi makanan, menjadi perhiasan, menjadi keperluan, menunaikan keperluan manusia. Kita mengatakan itulah yang paling besar yang kita kena kaji. Baik. Yang terakhir, yang kelima, fal muqassimati amra. Malaikat yang menjalankan tugas masing-masing, jawab dianya, malaikat adalah makhluk Allah Ta'ala cipta menjadi pegawai, menjadi pengawal, menjadi pelaksana tugasan-tugasan yang Allah Ta'ala berikan. Fa kullu harakatin fis samawati wal ardi, semua yang bergerak di langit dan di bumi, matahari dan bulan, angin dan awan, tumbuh-tumbuhan dan hayawan, ada je malaikat yang bertugas di situ, termasuklah kita. Malaikat yang jaga kita ni dua, satu hafazah yang jaga keselamatan kita, satu lagi raqibun atid yang menulis segala amalan kita. Allahu akbar. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, fal mudabbirati amra, surah An-Nazi'at ayat 5, al mudabbirat yang menyusun atur, malaikat. Dalam ayat ini fal muqassimati amra, yang membahagi-bahagikan tugas. Jadi malaikat ni, kerana itu malaikat termasuk dalam salah satu daripada rukun iman yang kita kena beriman, iaitulah beriman dengan adanya malaikat yang bekerja, yang menjalankan tugas, yang menjaga kita, yang sentiasa beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, muqaddimah kita hari ini menarik sebab dia memberi kepada kita tiga tanda keagungan Allah Azza wa Jalla. Kuasa Allah, tadbir Allah Ta'ala cukup cantik, cukup comel, dan makhluk-makhluk yang bertugas ini kalau kita perhati ke satu-satu menyebabkan kita tak boleh nak lari kecuali kita akan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, hamdan laka ya Rabb, segala puji bagimu ya Allah, subhanak, maha suci engkau ya Allah, dengan segala apa yang telah engkau tunjukkan kepada kami, tanda-tanda keagungan dan kebesaranmu ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin. Maka dengan ini kita akhiri dengan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana engkau anugerahkan Quran ini kepada kami, anugerahkanlah kepada kami kefahaman untuk membaca dan memahaminya, serta mantapkanlah kepercayaan, keyakinan, akidah kami terhadap keagungan dan keesaan dan kekuasaan-Mu ya Rabbal Alamin, sehingga kami mati dalam pegangan ini, melayakkan kami untuk masuk ke dalam syurga dan melihat wajah-Mu ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita sambung lagi ayat yang ketujuh dalam siri yang akan datang. Assalamualaikum.